Ya, pesanan buat kita bersama kita melindungi dan juga bersama petani menjaga sesama kita, terutama sekali ahli keluarga dan juga sekaligus untuk masyarakat kita. Betul. Cukup indah sekali lagu tadi ya, dan di antara baik-baik lirik yang ingin saya kongsikan daripada lagu tadi ialah Tuhan ampunkanlah kami, kuatkanlah semangat kami menempuh dugaan yang kau beri dan semoga kita diberikan kekuatan, semoga esok masih ada untuk kita semua. Cukup indah sekali liriknya. Itu yang dijong atau yang beri wan atau beri kabar ta. Ini orang deep semoga esok masih ada untuk kita. Okey. Baik, kita akan bersama untuk mengikuti satu wawancara kita pertandingan mencipta logo sempurna Jubilee Emas Perancangan Bandar dan Desa Negara Brunei Darussalam. Kita sudah pun bersama tetamu undangan kita secara virtual. Pada pagi ini merupakan segmen terakhir kita bersama Yang Mulia Puan Siti Nur Nazatul Saifah Fitra Fatrin, Haji Muhammad Roslan, Pegawai Perancang Bandar dan Desa, dan kita juga ada Puan Dayang Nur Aslizana binti Ali, Pegawai Perancang Bandar dan Desa. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar hari ini Puan untuk kedua-duanya? Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baiklah. Baik, kita akan bersama Puan Fatrin ingin bertanyakan mengenai mungkin Puan boleh memberikan penerangan mengenai dengan sambutan Jubilee Emas 50 tahun perancangan bandar di negara Brunei Darussalam dan juga pertandingan logo. Silakan Puan. Okey, pada tahun 2022 bulan November, Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Kementerian Pembangunan akan meraihkan sambutan Jubilee Emas Perancangan Bandar dan Desa di negara Brunei Darussalam. Sambutan pada tahun itu adalah bertepatan dengan 50 tahun penubuhan Jabatan Perancang Bandar dan Desa. So, secara ringkasnya, Jabatan Perancang Bandar dan Desa ditubuhkan pada 1 Januari 1972. Dengan penubuhan ini bermulalah peranan Jabatan Perancang Bandar dan Desa dalam mengawal kemajuan dan menyediakan skim-skim perancangan yang antara lain bertujuan untuk mewujudkan persekitaran kemajuan yang teratur, seimbang dan berdaya tahan. Dari itu juga, peranan Jabatan Perancang Bandar dan Desa adalah termaktub di dalam Akta Perancangan Bandar dan Desa 1972. Bagi memperingati sambutan Jubilee Emas tersebut, salah satu aktiviti yang diaturkan adalah pertandingan mencipta logo 50 tahun perancangan bandar dan desa di negara Brunei Darussalam ini, yang mana logo ini akan digunakan untuk apa jua aktiviti sambutan yang dirancangkan. Alhamdulillah. Terima kasih di atas penerangan yang diberikan Puan. Mungkin soalan seterusnya boleh kita ajukan kepada Puan Aslizan. Puan, mungkin boleh kita terangkan mengenai dengan terma dan syarat bagi pertandingan mencipta logo sempena sambutan Jubilee Emas 50 tahun Jabatan Perancang Bandar dan Desa. Silakan Puan. Okey, terima kasih atas soalan yang diajukan Danny. Bismillahirrahmanirrahim. Kandungan terma dan juga syarat bagi pertandingan mencipta logo bila diakses melalui poster pertandingan yang akan dikongsikan nanti di IG Jambatan iaitu tcp.brunei, laman sesawang Jabatan Perancang Bandar dan Desa iaitu melalui www.mod.government.bn/tcp dan melalui platform government.bn. Secara ringkasnya, antara syarat pertandingan adalah seperti berikut. Pertama adalah penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Kedua adalah logo dan tema hendaklah sesuai dengan sambutan 50 tahun perancangan bandar dan desa di negara Brunei Darussalam. Ketiga, format logo hendaklah dalam versi JPEG ataupun PNG yang tidak melebihi daripada 10 MB. Keempat, penyertaan adalah disertakan dengan keterangan ataupun penjelasan ke atas setiap ciri-ciri dan juga elemen reka bentuk seperti logo, simbol ataupun warna yang digunakan. Dan yang terakhir sekali, peserta adalah dibolehkan untuk menghantar lebih daripada satu penyertaan. Terima kasih. Jadi di sini bagaimana sebenarnya tata cara pemilihan pemenang nanti dan apakah hadiah yang akan diberikan?
Okey, terima kasih. Untuk makluman semua, penyertaan hendaklah dihantar melalui email ke alamat logotcp50@gmail.com. Penganjur akan memilih 5 penyertaan yang terbaik yang akan diadili oleh satu jawatan kuasa yang akan dibentuk oleh penganjur. Dan seterusnya akan dibukakan secara undian dalam talian melalui platform IG Jambatan bagi menetapkan pemenang pertama, kedua dan juga ketiga. Keputusan pengadilan dan pengundian adalah dikira muktamad. Orang ramai bolehlah mengundi dengan menekan butang like bagi logo yang mereka rasa layak dan pemilihan adalah berdasarkan kepada jumlah like yang diperolehi. Bagi pemenang pertama akan menerima wang tunai sebanyak RM300, RM200 bagi pemenang kedua dan juga RM100 bagi pemenang ketiga. Alhamdulillah, itu dia hadiah yang cukup menarik sebenarnya. Jadi kepada audio penonton yang saksikan sampai pagi pada hari ini, jangan lupa layari laman IG mereka di tcp.brunei untuk mengetahui lebih lanjut lagi maklumat mengenai pertandingan mencipta logo. Dan kalau boleh kita kongsikan lagi sekali di sini kepada audio penonton yang baru saja menyaksikan kami sampai pagi pada hari ini, hadiah pemenang pertama akan menerima wang tunai sebanyak RM300, RM200 bagi pemenang kedua dan RM100 bagi pemenang ketiga. Jadi jangan lepaskan peluangannya. Terima kasih Puan Azlizan. Seterusnya kita akan bertanya kepada Puan Fatrin. Mungkin Puan boleh jelaskan. Tadi sudah tahu apa hadiahnya. Hadiahnya cukup menarik, excited semua orang ya. Mungkin mau menyertai pertandingan ini Puan. Mungkin Puan boleh berikan pencerahan sedikitlah. Soalan yang paling penting rasanya, bila sebenarnya boleh mengikuti pertandingan ini? Bilakah tarikh mula, tarikh tutup penyertaan dan juga apakah harapan daripada pihak Puan? Silakan Puan. Terima kasih Dani. Untuk makluman semua, tarikh mula penyertaan ni is actually besok mula 8 pagi. Okay. Tarikh tutupnya is sebulan daripada tarikh esok tu, iaitu 15 Disember 2021. Penyertaan terakhir akan diterima 12.30 hari. Tepat. Tepat 12.30 hari. So oleh itu diharapkan dengan pemberitaan pada hari ini, pihak jabatan sangat mengalu-alukan penyertaan pihak awam ramai-ramai lagi baik. Pihak jabatan berharap ianya dapat membuka platform dua hala bagi penglibatan awam dalam sama-sama memeriahkan acara sambutan Jubli Emas Perancangan Bandar dan Desa di negara ini pada tahun hadapan, insya-Allah. Iya. So kalau nanti ada penyertaan itu on IG the hashtag will be Together Us for Better Brunei. Atau hashtagnya lah ya. Hashtag Together Us for Better Brunei. Hashtag tu. Yes. Okey. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Puan Siti Nur Nazatul Saifah Fitra Fatrin Haji Muhammad Roslan dan Puan Dayang Nur Azlizan binti Ali dengan penjelasan yang telah pun dibawakan pada hari ini pertandingan mencipta logo sempurna Jubli Emas Perancangan Bandar dan Desa Negara Darussalam. Kita jumpa lagi Puan. Assalamualaikum. Jaga diri Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Itu dia banyak yang telah kita kongsikan hari ini atulah kepada audio penonton sampai pagi pada hari ini. Kita ada wawancara tadi. Tadi bermula sebenarnya dengan lintas langsung seperti biasa, lintas langsung daripada daerah Belait, daerah Tutong dan juga daerah Temburong, dan selepas itu kita dah membawakan kepada audio penonton tadi wawancara kita yang pertama mengenai dengan apa tadi atau wawancara pertama tu. Tadi kan main katanya akan main Beyblade. Beyblade. Lepas ni kedai kan? Kenapa tanah awak lepas ni? Lepas ni mencari Beyblade. Mencari Beyblade. Pasal bukan apa tu, akan melawan sama penerbit peminat Beyblade-nya kan. Akan mencuba ni. Kali rupanya selepas ni koleksinya banyak. Rupanya. Dengan permainan ni. Bukan penerbit kata ni dah ini. Rupanya. Jadi tinggallah tanam-tanaman ya. Jangan. Ini masih yang pertama di hati. Ini yang pertama di hati ya tanaman. Kenapa tu sebenarnya? Pasal minat atau minat dan cukup suka melihat kehijauan dan keindahan setiap pokok-pokoknya. Kalau audio penonton dapat saksikan di antara ini adalah di antara tanaman-tanaman kesayangan. Sebenarnya banyak pulang lagi. Banyak koleksi itu sebenarnya. Banyak koleksi itu. Saya sendiri tinggal di Pangsapuri. Kalau Atul melihat ke rumah Atul memang banyak Atul lah. Itu bila Atul audio penonton bila si Atulnya bawa tanaman kesayangan Atul untuk rampai pagi hari ini. Paning. Susah mikirkan yang mana.
kalau Ani bisa juga. Ani lagi lebih saya. Ani lagi lawak. Nah, payah memikirkan. Saya dulu memang minat dalam tanaman ini dulunya. Tapi ada tukang kebun, dasi tahun baliknya tukang kebun menjaga. Tapi sudah tukang kebun balik, jadi itulah yang terbiasa. Sebab itulah saya katakan tumbuhannya juga memerlukan perhatian kita, belayan tuannya lah tu. Bukan saja katanya selaku manusia sesamanya orang tani keluarga dan sebagainya, tapi tumbuhan juga ada peranannya. Katanya ada peranan kepada tumbuh-tumbuhan ini. Kalau ini jaga dengan baik, maka ia akan menghasilkan sesuatu perkara yang baik ataupun sesuatu penghasilan yang sangat baik untuk kehidupan kita. Dan di antara sebab kenapa kita ni hari ini bercakap mengenai dengan tumbuhan, membawa tumbuhan ke studio hari ini, ialah ya Tania, memberitahu, memberikan kepada audio penonton, memberi idea kepada audio penonton apa yang audio penonton boleh lakukan semasa dalam kita ni teranah di rumah ni. Jadi tumbuh-tumbuhan di sini ada function kami bawa, ada reasonnya, ada sebabnya. Jangan betulkan TV anda. Memang audio sedang menyaksikan sampai pagi ya. Memang sampai pagi. Tadi kan bercakap mengenai ini sebenarnya adalah info dan juga maklumat serta ilmu kepada kita ni. Maklum sajalah ilmu ni banyak menyeluruh dalam kehidupan kita. Jadi mungkin sedikit ilmu yang kita curahkan hari ini dapat memberikan satu idea yang berguna kepada bus kita. Jadi kita ni akan berehat seketika, kita kembali selepas ini. Garis panduan pemakaian sungkup muka atau face mask. Sungkup muka hendaklah dipakai pada setiap masa, terutama sekali apabila berada di dalam bangunan atau ketika berada di tempat yang sesak, sama ada di dalam atau luar bangunan. Pemakaian sungkup muka hendaklah menutup hidung dan mulut si pemakai. Arahan pemakaian sungkup muka ini adalah dikenakan kepada semua individu tanpa mengira status vaksinasi masing-masing. Individu yang gagal mematuhi arahan pemakaian sungkup muka tersebut boleh dikenakan denda kompaun sebanyak RM100 di bawah bab 62(A) Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Marilah kita bersama-sama menjadi warga yang bertanggungjawab dan bersatu hati dalam membendung penularan jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Baik, sebelum kita mengakhiri rampai pagi yang kita siarkan secara langsung pada pagi ini, ingin kita memberikan sekali lagi, hari ini merupakan Hari Diabetes Sedunia. Betul. 14 November ya. 14 November. Temanya pada tahun Tema Hari Diabetes Sedunia pada 14 November 2021 pada tahun ini Auda ialah akses kepada penjagaan diabetes. Jadi kita ni jaga permakanan kita, amalkan gaya hidup yang sehat dan juga dengan adanya mental kita yang sehat boleh membantu fizikal kita akan merasa cergas dan juga pemikiran kita cerdas. Betul, bercakap mengenai dengan penjagaan makanan, yang penting kurangkan penggunaan garam dan kurangkan penggunaan gula. Cukup manis sudah kejadian ini. Atulah, dapat lagi menambah gula dalam minuman. Kurangkan gula dalam minuman, dalam makanan, tapi tambahkan senyum manis dalam senyuman. Kata kawan kita ni Sinat katanya, apakah antara kemanisan yang bukan daripada gula? Apa nah? Senyumanku. Sebenarnya manis senyuman kami ada penonton, tapi ada penonton sayang sekali ada penonton dapat menyaksikan senyuman kami menutup ada sungkup muka. Tapi nanti insya-Allah apabila Tani sudah beransur pulih, keadaan beransur pulih, kita akan balik semula kepada keadaan sebelumnya dan kita akan boleh bersua muka. Saya dengan Atul sendiri pun belum pernah bersua muka tanpa sungkup muka sebenarnya Atolah. Sebenarnya. Okey. Jadi kita sudah pun mengakhiri rampai pagi yang disiarkan secara langsung pada pagi ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada para penonton bersama kita melindungi dan juga laksanakan tanggungjawab kita. Itu bukan amanah yang diberikan kepada kita semua. Ya betul. Dan kami sekali lagi daripada kami dua dan seluruh rampai pagi keluarga rampai pagi hari ini mengucapkan terima kasih kerana menonton rampai pagi, memilih rampai pagi sebagai teman Auda pada pagi ini. Dan sesungguhnya Auda, semua yang baik itu pada Allah Taala jua dan segala kekurangan itu daripada kami insan biasa. Kami mohon maaf dari hujung rambut ke hujung kaki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri.